استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقته وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Dalam erti kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati kita yang menyedari, memahami, menghayati, merasai akan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya nikmat iman, amal, ketaatan. Dalam perbincangan yang lepas saya telah bincangkan bagaimana kaitan dengan surah As-Saffat ayat 96. Wallahu laqakum wa ma ta'malun, yang mana dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari mentafsirkan ayat ini dalam dua perbahasan yang besar. Yang pertama, Al-Imam At-Tabari mentafsirkan ayat ini, yakni Allah menciptakan kita, Allah menjadikan kita dan seluruh perbuatan kita. Itu yang satu. Yang kedua, Allah menciptakan kita, Allah menjadikan kita dan seluruh amalan kita. Jadi yang nak ditekankan sini amalan kita tu. Nak merasakan dalam hati bahawasanya amalan yang kita boleh lakukan sehingga ke malam 26 Ramadan ini bukanlah ciptaan kita. Bukan kita sendiri yang menciptakan amalan yang kita boleh lakukan sehingga ke malam ini, tapi ini adalah ciptaan Allah. Allah beri kita peluang untuk kita beramal. Dalam konteks kalau bagi tamsilan, contoh ibarat pekerjaan yang telah diberikan, peluang pekerjaan. Kalau tak adalah peluang pekerjaan, tak ada kita pendapatan. Bila tak ada pendapatan, apa pun kita susah nak buat dalam hidup ni. Maka bila ada peluang pekerjaan, maka dapatlah banyak peluang yang diberikan, lalu hasillah banyak pendapatan. Begitulah Allah SWT memberikan kita peluang untuk kita beramal. Maka bila kata peluang beramal, walaupun Allah bagi kita daya, tenaga, kederat, berjalan, berusaha, berfikir, beramal, tapi amalan yang kita lakukan itu bukan menzahirkan diri kita, tetapi menzahirkan Allah yang maha berkuasa. Sebab tu imanan wahtisaban. Gerak langkah kita, gerak gerak kita, gerak rasa kita hadir di malam-malam yang penuh barakah. Kita berada di malam 10 akhir ini. Amalan yang mesti kita tumbuhkan bagaimana nak memantapkan kembali iman. Sebab apa? Dengan iman sahajalah membawa kita kepada ingat kepada Allah. Hanya dengan ingatlah datangnya tenang. Tenang itu sinonim selari ataupun boleh dikaitkan dengan salam. Sejahteralah, qalbun salim.
Hari ni ramai nak berbicara soal bertemu ataupun hadirnya Lailatul Qadar. Benar, akan berlaku juga pada malam-malam yang ganjil yang Nabi kata. Tapi persoalannya sekarang, adakah bila berlakunya Lailatul Qadar itu sifatnya, kesan dia masuk ke dalam hati kita? Kita mungkin boleh masuk ke dalam Al-Qadar itu, sama ada dia sedar ataupun tidak, dia berada di dalam itu. Tetapi yang paling penting yang kita nak lihat, adakah Al-Qadar itu masuk ke dalam hati kita? Sebagaimana Hindun yang mengarahkan Wahsy membunuh pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah, syahidul syuhada di Uhud. Nah, oh dah raya dah ke? Allah selamatkan kamu tu. Oh salam betul tu. Tak apa, biarkan mereka seronok, biarkan. Jadi Hindu ni punya geram ni dengan Islam ni, sampai dia suruh Wahsy bunuh pak saudara Nabi. Dah ditombaknya, kemudian dibelah dada, dikeluarkan jantung. Apa dibuat Hindu? Dia kunyah. Allah. Tetapi dalam Fathul Mekah, Hindun masuk Islam. Nabi kata, kenapa masuk Islam? Bukan aku yang masuk Islam, Islam yang masuk dalam hati aku. Jadi hari ini yang kita nak bincangkan, bila kata road to Jannah, back to fitrah, bagaimana persiapan perjalanan kita syurga masuk dalam hati kita. Kat dunia ni, perbincangan dia adalah mesti ke dalam hati. Orang berebut nak masuk raudah, berebut nak masuk raudah. Kalau orang perempuan lagi dahsyat. Kalau turn perempuan tu, kita orang lelaki risau, histeria ke raudah ni. Wah, jerit-jerit. Nak masuk tu semangat. Tapi persoalannya, raudah tu masuk tak dalam hati dia. Al-jannatu ajilah. Siapa yang di dunia Allah masukkan syurga dalam hati dia, dia dapat syurga yang diawalkan. Al-jannatu ajilah. Siapa di dunia yang Al-Qadar masuk dalam hati dia, dia dapatlah kesejahteraan. Sampai bila? Sampai dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini adalah kerana amalan yang dilakukan di dalam khususan bulan Ramadan atau sepanjang hidup dia, amalan yang dilakukan itu masuk dalam hati dia. Bukan dia sekadar masuk dalam amalan itu, masuk saf, masuk, semua orang boleh masuk. Tapi adakah solat itu masuk dalam hati dia? Solat itu masuk dalam hati dia. Ini perbincangan kita. Ramadan bakal melabuhkan tirai, meninggalkan kita. Tapi kesan Ramadan adakah masuk dalam hati kita? Ini yang kita nak bincangkan, mas sekalian. Maka disitulah hala tuju perbincangan. Bila kata nak kembali ke Allah, bertemu dengan Allah, berjalan menuju ke syurga Allah, itu membawa fitrah. Fitrah ini adalah perbincangan jiwa yang sakinah, yang menyedari bahawasanya hatinya itu tidak lain tidak bukan zahir kebesaran Allah, rasa kebesaran Allah, merasai, menghayati, mendalami amalan yang dilakukan itu adalah menyatakan kebesaran Allah. Contoh, kita banyak hari ini beramal, banyak sujud, bukan menyatakan kita banyak amal, tetapi menyatakan banyaknya kuasa Allah pada diri kita, banyaknya nikmat Allah yang Allah zahirkan pada kita. Maka ini yang nak kita rasakan, jemaah sekalian. Sebab itu menuju kepada pengakhiran Ramadan itu membawa kepada muka baru kita dalam Aidul Fitri. Buka muka baru, buka buku baru, muka baru, dua-dua. Kembali kepada fitrah, yang mana jiwanya itu berada dalam sakinah, yang mana dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu zahir dalam diri dia, zahir dalam setiap gerak geri dia. Sebab itu kita dilatih dalam kita berpuasa menahan diri yang mana ternyata selama hari ini kita lihat diri kita ini ditakbir dengan diri sendiri.
Kita nak minum, kita minum. Haus lah aku haus, buka air minum. Kadang-kadang bismillah pun lupa baca. Bak minum. Datang bulan Ramadan, nak minum nanti dulu. Kau haus? Ya, haus. Tapi tak boleh minum? Tak boleh. Sebab apa? Allah tak bagi. Allah tak bagi minum. Haus. Kita haus. Tapi tak boleh minum. Sebab apa? Zahir kekuasaan Allah di situ. Zahir lemah kita. Kita ni haus, tapi tak boleh minum kerana Allah berkuasa di situ. Makan pun tak boleh. Pun tak boleh. Minum tak boleh, makan tak boleh. Itu menyatakan kebesaran Allah. Maka disitulah beramal pun sama. Dalam amalan yang Allah ciptakan, Allah jadikan makan minum untuk kita makan dan ingat Allah. Maka dalam beramal sudah pastilah untuk menyatakan Allah, menyatakan kebesarannya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, maka di sinilah apabila kita kaitkan dalam perjalanan kembali kepada fitrah, itu benar-benar hati yang menghadap kepada kebesaran Allah. Dan di sini kita tekankan fitrah jangan tertukar dengan lumrah. Fitrah, lumrah. Ada orang dia letak fitrah dalam perbincangan lumrah. Lumrah ni adat. Adatlah orang lelaki macam ni perangai. Adatlah orang perempuan fitrahnya mengajuk. Kalau melibatkan kemanusiaan, lumrah. Tapi kalau dikait dengan fitrah, dia membawa kepada kesucian, bersih. Yakni hati yang menghadap kepada ketauhidan, hati yang membawa kepada keikhlasan, hati yang membawa kepada sebuah ketenangan, hati yang membawa kepada sebuah kejiwaan yang merasakan akan seluruh nikmat hanya tertegak dengan nama Allah, bukan nama kita. Dia tak ada perbincangan kita, diri tak ada, perbincangan Allah, fitrah Allah. Fitrah menghadap kepada agama Allah. Itu kata fitrah, bersih. Bersih membawa pada ikhlas. Yakni amalan itu tidak zahir nama kita dah, tidak zahir nama makhluk. Dalam ibadah yang kita nak nampak adalah kebesaran Allah, yang nak kita nampak adalah keampunan Allah, yang kita nak nampak adalah rahmat Allah. Dah tak nampak dah kita dah, tak nampak. Sebab tu dalam suratul Ikhlas, kalimah ikhlas tak ada. Suratul Ikhlas, kalimah ikhlas tak ada. Yang ada kalimah Allah. Begitulah dalam beramal. Kalau benar beramal ikhlas, nama kita tak ada. Yang ada hanya Allah. Macam mana ada Allah? Kalau Allah tak bagi aku peluang beramal ibadah dalam malam al-qadar, aku tak boleh beramal. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Bukan sebab kita boleh beramal. Yang tak boleh beramal, lagilah langsung tak ingat. Setara yang beramal pun kena nampak Allah. Yang tak beramal pun patut nampak Allah. Dia beramal lah sepatutnya. Bahasa kiasnya mudahnya. Orang bekerja, bila tak nampak bos, dia tak kerja. Nampak bos, dia bekerja. Jadi orang yang nampak Allah, kebesaran dia, maka dia beramal. Dalam dia beramal tu, orang yang nampak Allah, dia tak nampak dah diri dia bekerja atau beramal, dia nampak bos tadi. Itu faham maksud jemaah sekalian. Orang yang beramal, kita beramal, sepatutnya menyatakan kebesaran Allah. Sebab saya nak kait dengan takbir raya ni, saya nak kait dengan penutup kita ni. Nak kait dengan penutup takbir ni. Bila kita beramal, banyak beramal, sebab apa? Sebab nampak Allah. Nampak macam mana Ustaz? Ihsan. Nampak kebesaran, nampak nikmat tadi. Nampak, kalau bahasa mudah, nampak Allah bagi peluang. Bukan nampak kita yang create peluang. Allah bagi peluang. Ramadan futihat al-buabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Allah bagi peluang, Allah bagi peluang. Maka kita datang sebab tawaran dan peluang yang diberikan, yang diciptakan tadi. Rujuk surah Saffat ayat 96 tadi. Maka melangkah kita, beramal kita, merasai kita apa pun rasa sifat yang ada dalam amalan, menyatakan kebesaran Allah. Maka yang tak beramal, maka dia tak nampak Allah. Sebab apa? Kias kepada kerja tadi. Tak nampak bos, bos tak datang, dia pun tak kerja. Relax. Bos datang lah, bos tak datang. Yes. Bos ada, bos ada. Rajin. Maknanya dia beramal sebab nampak bos. Okay. Bila dia nampak bos, amalan dia beramal daripada pagi sampai petang, bos pula duduk depan dia. Allah, bos depan aku pula ni.
Aduh, macam mana ni nak main ni? Nak quit susah lah. Makna kata nisbah kepada banyak amal kita buat sebab nampak Allah, kan nampak kita beramal. Sebab Allah pilih imanan wahtisaban. Tapi rugi yang beramal masih nampak diri habis. Kerugiannya amat besar. Kerana kita beramal memang sungguh jemaah sekalian, secara fitrahnya hati kita terpanggil. Hati kita ni telah digerakkan oleh Allah untuk kita beramal. Kalau kita beramal sebab kita nampak Allah, hati kita ni sebenarnya dalam bahasa jiwa, ainul basirah, pandangan halus kita nampak. Maka di situ jemaah sekalian membawa kepada perjalanan. Bila kata syurga, jannah, itu mesti dengan Allah, bersama Allah. Tak boleh bawa amal dengan makhluk, tak boleh. Dia kena lillah semuanya. Lillah. Itu maksud kata nak simpulkan seluruh amal nampak Allah tu sebab seluruhnya Allah bagi peluang. Kemudian kalau tidak kerana Allah, maka tiadalah amalan yang ada. Dan kerana beriman dengan sifat wujud, al-wujud, Imam Ahmad bin Hanbal mensyarah al-wujud bil makna mawjud, yang ada hanya Allah. Maka kita beriman dengan yang ada hanya Allah, maka apa amal yang ada, apa zahirnya ada, apa benda yang ada, menyatakan adanya Allah. Khalas. Kita pun titik. Maka datanglah kita dengan penuh rasa khusyuk, takut kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, bagikan hatiku sentiasa tunduk dan patuh kepadamu. Sebab tu melangkah kita dengan hauna, allazina yamshuna 'alal ard hauna, merendah diri. Bukan merendah diri sebab tak ada apa. Yalah, saya ni apa dah, apa pun tak ada. Bukan sebab apa pun tak ada, sebab yang ada hanya Allah. Merendah diri kita kerana kita yakin dan pasti bahawa Allah sedang melihat kita. Segala apa yang ada pada diri kita ni, Allah semua menyatakan nikmat Allah, bukan berkata nikmat kita. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Malulah kita. Macam kita owner bagi pinjam kereta, owner ada sini, tukang pakai ada sana. Orang kata, kereta siapa? Owner pandang dia. Aku tengok dia jawab kereta siapa. Tiba-tiba tukang bawa mengaku kereta dia. Tak malu ke owner tengok? Aku yang bagi dia kereta, dia mengaku nama dia. Kita nak ngaku, tak malu? Malulah, Allah tengok. Semua nikmat aku. Sebab tu kita lepas Idul Fitri, Idul Adha. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Tak nak sekutukan Allah dengan nikmat Allah. Semuanya Allah belaka. Nikmat amal ibadah ni nikmat paling besar. Menyatakan Allah. Jadi jemaah yang mulakan Allah, itu jannah mesti dengan Allah. Mesti, tidak boleh tidak, mesti dengan Allah. Fitrah melihat kebesaran Allah. Amalan membawa kita kembali kepada Allah. Amalan. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah. Maka di situlah terletaknya kalimah menyatakan kebesarannya dengan hati yang merendah, dengan melihat akan kekuasaannya, kita pun tunduk dan patuh akan segala apa yang telah Allah syariatkan kepada kita. Lalu Ramadan ni memberi kesan kepada hati kita bahawasanya terzahir kekuasaan Allah. Lalu Ramadan yang bakal meninggalkan kita, mestilah kita kena ada satu rasa, yang mana rasa membawa kepada, bila sebut tentang fitrah, yang paling utama untuk menujunya adalah rasa bersalah. Bersalah. Sebab tu ulama bila Ramadan nak meninggalkan kita, dia rasa sedih, bersalah. Sebab dah nampak diri. Diri tu dah kenal lah. Ya Allah, aku ni pun tak ada apa punya. Ya Allah, sedihnya. Sedih Ramadan dah mengajar kenalkan diri kita siapa. Selamanya hari ni kita bergantung 100% dengan nikmat Allah. Itu pun ya Allah. Maka Ramadan bakal meninggalkan kita. Maka kesedihan itu bukan kerana apa? Kerana kita sudah kenal bahawa kita ni bergantung dengan Allah 100%. Ibarat anak kecil. Saya buat rombongan lagi. Tu yang menjerit-jerit tu anak tu.
Jangan marah nak. Kalau ayah dah bercakap tak apa. Cuba anak kecil tu, Hauna tu yang merah, baju merah tu Hauna. Yang seorang lagi Najihah. Dia bergantung dengan mak dia. Cuba dia lepaskan mak dia pergi, taman yang dia pergi. Apa jadi kat Hauna dengan Najihah? Menangis. Sebab apa? Sebab dia bergantung dengan umi dia. Kita Ramadan bakal meninggalkan kita. Apa sifat kita? Menangis. Sebab Ramadan kita bergantung dengan Allah 100%. Kalau tak kerana Allah lah, aku tak boleh nak stay sampai 10 suku. Nak beramal kita, ya Allah. Kalau tak kerana Allah lah, kita takkan boleh merasai nikmat ibadah. Jadi kita takut lepas ni, boleh tak kita rasa lagi nikmat beribadah lepas ni? Oh ya Allah, takutnya. Takut kita nikmat tu hilang. Tu. Sebab tu bila nak masuknya Idul Fitri, dia antara dua tu kadang-kadang boleh jadi dilema. Nak sedih ke nak seronok, Ustaz? Nak sedih ke nak seronok? Maka yang pertama sedih. Sedih tu Ramadan. Dalam kesedihan, maka di situ Allah jelaskan balik fitrah. Sebenarnya kamu tetap dengan aku. Jangan umi ada sini, oh kita pun senyum balik, ada. Tu fitrah tu tetap dengan Allah. Bila tetap dengan Allah, hati kita lapang balik. Maka kita pun semangat. Anak pun berhenti menangis. Maka di situlah dia gembira. Maka dia pun melaungkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia dah rasa Allah ada dengan dia. Nafsu dah tunduk. Tapi Ustaz nangis juga takbir tu. Nangis tak bertempat lah tu. Nangis sebab apa? Tak kena giliran. Nyanyi Ustaz. Nangis sebab apa? Orang takbir ni ingat Allah. Ingat Allah, yakni mengingati akan segala nikmat. Satu, kedua, kita tadi dah nangis. Lepas ni ya Allah, macam mana ya Allah? Aku nak beribadah, aku lemah. Lepas ni macam mana ni? Rupanya Idul Fitri tu Allah beritahu keadaannya adalah kau tetap dengan aku. Semangat balik kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Mekah Madinah macam itu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi jangan pula takbir macam saya kata yang lepas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul lah. Sambil itu, dalam dingin subuh hatiku terusi. Sedih juga. Awak sedih lagi. Rupanya sebut nama Allah, tapi ingat selain Allah. Allahu Akbar. Jangan rosakkan hari pertama kita. Kembali nafsu menguasai. Jangan rosakkan. Perasaan tu kuasai kita balik. Jadi, dan jangan rosakkan juga. Ramadan tak habis lagi. Udah gembira dah. Ramadan tak habis lagi. Dah pasang lagu raya dah. Allah, macam nak mengalau ya kata. Aku tak keluar lagi rumah. Mak datang. Mak datang. Ni saya pernah cerita ni. Kisah benar kan. Hari raya, mak dia tak dan balik, dah suruh mak balik bila? Mak balik bila? Sebab saya nak balik belah isteri saya. Balik mak dia. Tetamu tak balik lagi. Udah kita gantung-gantung ni. Ni nak mengalau ni dah. Biar suasana Ramadan tu habis rapat. Rapat sampai ke 1 Syawal baru kita start. Itu pun gembira bukan sebab baju raya. Bukan gembira sebab ketupat palas semua. Bukan gembira sebab anak beranak ada berkumpul. Hati-hati. Jangan bergembira kerana makhluk. Bergembiralah kerana yang hak Allah. Sebab tu kena ada kefahaman. Tapi bila gembira kerana Allah, sudah pasti dia akan menggembirakan makhluk. Dia akan menggembirakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surah Al-Qasas ayat 77.
Orang yang gembira kerana Allah, dia akan menggembirakan hamba-hambanya. Bagai tadi payah dah Allah. Betul? Sebab kadang-kadang hati kita tak gembira kerana Allah, jadi kita hari yang pertama raya tu banyak kadang-kadang kita termenung, kita terfikir macam-macam benda. Kadang-kadang terasa pula pun ada bercampur-campur perasaan kita. Anak tu tak balik, anak ni balik, kena minta maaf cakap. Itu kalau bawa kata anak balik tak balik. Itu kalau bawa satu division, kalau dua je. Division pertama, division kedua, yang faham-faham lah. Yang faham-faham. Division ketiga, itu belum lagi. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka kita simpulkan, kita ringkaskan. Pertama, kita semua nak menuju ke syurga Allah, jannah. Memang terang-terang Nabi ajar minta as'alukal jannah, yakni firdaus al-a'la. Maka nak jannah mesti amal kerana Allah tidak boleh nampak nama kita. Satu. Bagaimana nak nampak Allah? Renung balik amalan kita, Allah bagi peluang. Itu je. Fahamkan, kaitkan dengan kita bekerja, nama company yang besar, nama kita adalah kecil ke situ. Kalau tak ada company, tak ada kita. Khalas. Jadi kita bekerja sebenarnya bawa nama company, bubuh nama company, bubuh nama macam-macam nama company. Kalau tak ada company, tak ada kita. Maka kita beramal. Kalau tak ada Allah, tak ada kita. Terima kasih Allah bagi aku beramal. Mudah-mudahan ya Allah aku beramal kerana Engkau ya Allah. Kedua, maka fitrah itu mestilah sentiasa menghadap kepada kebesaran Allah. Merasakan tanda-tanda kebesaran Allah pada setiap pergerakan kita. Caranya kita ingat balik Ramadan, nak minum pun minta izin Allah. Ya Allah, lemahnya aku. Bermaksud Ramadan semua bergantung dengan Allah. Semua bergantung dengan Allah. 100% kita boleh stay malam, boleh tadarus, boleh buat amalan, semua kerana Allah. Allah pula bantu kita. Nak habis Ramadan kita sedih, sebab lepas ni aku boleh buat lagi ya Allah. Risaunya ya Allah. Takut-takut tak terbangun lagi, takut-takut tak tersujud lagi, takut-takut tak tertadarus lagi, takut-takut tak rasa lagi kebesaran. Kita pun menangis, renung ya Allah. Rupa-rupanya Aidul Fitri menceritakan balik, menterjemahkan balik, kamu tetap dengan Allah. Maka kita pun gembira balik. Alhamdulillah, Allah tetap bersama kita. Maka kegembiraan itu dilaungkan, menyatakan kebesaran. Maka kita ingatlah kebesaran Allah dalam seluruh hidup kita. Maka itulah kemuncak ibadah seorang hamba, khususan untuk manusia. Memang khusus manusia ni, dalam perbincangan kita sebelum ni, hakikat kehidupan, seluruh kejadian, tasbih, malaikat dan jin, tasbih, tahmid, manusia, tasbih, tahmid, takbir. Ada tiga. Warabbaka fakabbir. Malaikat dengan jin, tasbih, tahmid saja. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Makhluk yang lain selain malaikat, selain jin, selain manusia, makhluk lain semua langit bumi. Surah Al-Hashr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Tasbih, tahmid, kita manusia, takbir. Jadi khusus tu adalah untuk takbir, menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Wallahu a'lam sekalian. Itulah sikit sebanyak perkongsian sepanjang Ramadan ini. Mohon maaf sekiranya tak kesampaian maksudnya. Sedikit sebanyak bolehlah ambil bekalan untuk kita jadi panduan, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian, berbaki yang ada ini, rebutlah peluang ini. Kita dah tahu kita bertemu lagi tidak Ramadan, atau kalau bertemu tak tahulah keadaan kita macam ni atau tidak. Mungkin terlantar, mungkin sakit. Jadi 4 hari lagi berbaki ni, ambillah peluang untuk menghayati akan nikmat yang ada ni. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dari saya. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan kita. Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Persiapan Ramadan bermula seawal habis Ramadan ini. Kita buat persiapan untuk bertemu Ramadan akan datang, insya-Allah.
Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah